Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan mengenai Islamisasi ilmu. Saya Nurul Atika Syahirah binti Abdullah, 19 BI 03 012. Sedikit pengenalan mengenai Islamisasi ilmu. Ketika seawal abad ke-7, Islam telah berkembang jauh dan ia telah bertapak di alam Melayu. Mengikut kamus dewan yang berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud pengetahuan, kepandaian tidak kira sama ada mengenai dunia, akhirat, zahir atau batin dan lain-lain. Menurut kamus dewan edisi keempat, Islamisasi adalah usaha yang menjadikan patuh, sejajar dan sesuai dengan ajaran ciri-ciri agama Islam atas tujuan untuk membendung semula budaya bagi memudahkan proses berjalan dengan lancar. Definisi Islamisasi ilmu bermaksud satu proses yang mereka telah membentuk kepada satu metodologi dalam berurusan dengan ilmu dan sumbernya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sejarah Islamisasi ilmu. Telah berlaku Islamisasi ilmu pada sekitar abad ke-8 Masihi ketika di bawah pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Ketika itu telah berlakunya penterjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang kemudiannya diberi ta'rifan semula bagi menyesuaikannya dengan konsep agama Islam. Pada ketika ini, istilah Islamisasi itu belum lagi digunakan kerana tidak wujud lagi. Tapi proses dalam mengislamankan sesuatu ilmu itu, kita beri nama dia Islamisasi ilmu. Kemudian pada era moden pula telah muncul kembali idea Islamisasi ilmu ini oleh Syekh Hussein Nasir. Idea Islamisasi ilmu pengetahuan ini datang kepada beliau kerana beliau menyedari akan bahayanya sekularisme dan modernisme yang dapat mengancam dunia Islam. Kemudian idea beliau telah dikembangkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan ketika ini muncullah istilah Islamisasi pada konferensi dunia pertama tentang pendidikan Muslim di Mekah pada tahun 1977 yang dimulakan oleh King Abdul Aziz University. Al-Atas dianggap sebagai orang yang pertama dalam mengupas dan menegaskan mengenai perlunya Islamisasi dalam pendidikan, sains dan ilmu. Tujuan dan matlamat Islamisasi ilmu ini menurut Al-Atas adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar dan juga perkara yang tidak berlandaskan agama. Setelah adanya istilah Islamisasi ilmu ini, ada kesan juga kepada ilmu-ilmu yang bukan Islam, yang mana ilmu-ilmu tersebut juga perlu diislamkan. Untuk mengislamkan ilmu-ilmu yang bukan Islam ini, mereka menaruh label Islam terhadap ilmu tersebut dan berlaku dan muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fizik Islam dan sebagainya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pula langkah-langkah Islamisasi ilmu. Langkah-langkah Islamisasi ilmu ini adalah satu proses ataupun suatu cara bagaimana terjadinya Islamisasi ilmu tersebut. Jadi di sini terdapat dua konsep yang digunakan oleh dua tokoh utama yang terdapat di dalam Islamisasi ilmu ini. Tokoh yang pertama ialah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan yang kedua ialah Ismail Raji Al-Faruqi. Proses yang digunakan oleh Syekh Naqib Al-Atas ini, beliau hanya menggunakan dua konsep sahaja, iaitu konsep yang pertama, beliau melakukan pemisahan elemen dan konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat. Maksudnya di sini adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan peluang-peluang terjadinya budaya yang menimbulkan sesuatu peradaban yang dihasilkan oleh orang-orang barat. Sebagai contoh di sini ialah melalui kajian sosiologis yang digunakan oleh Emil Durkheim mengenai konsep solidaritas.
Sebenarnya konsep solidaritas ini telah ada sejak zaman Ibn Khaldun lagi, dan beliau juga merupakan pengasas bagi konsep solidaritas ini. Tetapi pada waktu itu, Ibn Khaldun menggunakan istilah yang lain, iaitu istilah as-sabiah. Jadi di sini menurut Al-Atas, beliau berkata bahawa perkara sebeginilah yang harus dihilangkan bagi mengelakkan munculnya tuntutan daripada peradaban barat. Proses yang kedua yang digunakan oleh Al-Atas pula ialah memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan pada masa kini yang relevan. Sebagai contoh konsep kunci Islam ini adalah konsep ad-din, iaitu konsep agama, konsep al-hikmah, konsep keadilan, konsep perbuatan yang benar dan konsep-konsep yang berkenaan dengan tauhid Allah. Konsep ini berbeza pula dengan konsep yang digunakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau menggunakan 12 cara ataupun 12 proses untuk mengislamisasikan sesuatu ilmu tersebut. Proses yang pertama ialah penguasaan disiplin ilmu moden seperti prinsip, metodologi, masalah, tema dan perkembangannya. Proses yang kedua ialah mengenal pasti disiplin ilmu. Proses yang ketiga, penguasaan khazanah Islam, iaitu dari aspek ontologi. Yang keempat, penguasaan khazanah ilmiah Islam, iaitu pada tahap analisis. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan moden dan tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ketujuh, penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ke-8 pula, mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Yang ke-9, mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Yang ke-10, menganalisis dan sintesis kreatif. Yang ke-11, penuangan kembali disiplin ilmu moden ke dalam kerangka Islam. Dan ke-12, barulah penyebarluaskan ilmu yang sudah diislamkan. Jadi, kedua-dua tokoh islamisasi ilmu ini mempunyai persamaan dari segi pemikirannya, iaitu mereka menganggap bahawa masalah utama yang dihadapi oleh krisis umat Islam ini ialah ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Barat. Jadi, menurut Al-Atas, beliau lebih menekankan islamisasi pemikiran manusia terlebih dahulu kerana pemikiran manusia ini seharusnya dibebaskan daripada nilai-nilai sekular. Manakala Al-Faruqi pula, beliau lebih menekankan sistem yang harus diislamkan itu. Jadi, kedua-dua proses yang digunakan oleh Al-Atas itu lebih mudah difahami dan dapat diterapkan di setiap kegiatan yang mengandungi konsep sekular. Manakala ke-12 proses yang digunakan oleh Al-Faruqi itu tidak mudah, tidak semua orang dapat menerapkannya dan tidak semua orang juga dapat memahami kedua-dua ilmu sekaligus, iaitu ilmu Islam dan juga ilmu Barat sekaligus. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari Tahirah. Baik, jadi kita beralih pula kepada topik selanjutnya, iaitu Islamisasi menurut tokoh-tokoh Islam. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Islamisasi ilmu itu merupakan satu gagasan atau topik yang besar, dan di dalam gagasan ini sendiri terdapat ramai tokoh yang bukan sahaja menyokong, malah ada juga yang menentang. Antara tokoh-tokoh yang menentang idea ini adalah yang pertama, Fazlur Rahman. Beliau mengatakan bahawa krisis yang dialami oleh manusia pada zaman sekarang ini hanyalah masalah aksiologi ataupun nilai pada ilmu pengetahuan tersebut. Beliau mengatakan bahawa ia bergantung kepada manusia sama ada ingin menilai sesuatu ilmu itu baik ataupun jahat, dan sama ada manusia itu menggunakan ilmu pengetahuan itu secara laluan yang betul ataupun yang salah. Ia tiada kena-mengena dengan usaha untuk mengislamisasikan ilmu itu. Dan disebabkan itu, Fazlur Rahman mengatakan bahawa beliau berpendapat yang islamisasi ilmu itu tidak diperlukan untuk menambahkan nilai pada ilmu pengetahuan. Dan kemudian tokoh yang kedua adalah Ustaz Fathuddin. Beliau mengatakan bahawa ini bukanlah satu usaha yang besar, melainkan satu pembacakan terhadap penemuan-penemuan ataupun kajian saintis, di mana beliau mengatakan bahawa jika kita menggunakan usaha atau pendekatan ini, kita akan dilihat sebagai masyarakat yang mengambil sahaja ilmu dari ilmuwan ataupun para saintis yang lain. Kemudian kita mengislamkan perkara tersebut. Dan antara yang lain adalah Pervez Hoodbhoy, Muhammad Arkun,
Aziz Azmi dan juga Fazlur Rahman seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita beralih pula kepada tokoh yang menyokong. Jadi tokoh yang menyokong seperti yang kita tahu mempunyai lebih dan ramai lagi. Yang pertama adalah Maurice Bucaille ataupun Maurice Bucaille. Beliau mengatakan bahawa Islamisasi ilmu ini adalah satu gagasan yang baik kerana ia dapat membantu masyarakat Islam dalam pelbagai aspek. Dan beliau mengatakan lagi bahawa kita patut melakukan labelisasi pada ilmu tersebut kerana ia bukan satu masalah untuk melabelkan sesuatu ilmu itu dengan label Islam kerana segala ilmu pengetahuan itu tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ia bukanlah satu masalah untuk kita mengislamisasikan ataupun melabelkan ilmu itu sebagai Islam. Dan kemudian tokoh yang kedua yang menyokong adalah Syed Naqib Al-Attas. Beliau berpendapat bahawa sebelum kita mengislamkan sesuatu ilmu itu, kita harus terlebih dahulu memulakan usaha kita itu dengan mengislamisasikan bahasa. Kerana bahasa merupakan faktor yang paling utama. Bahasa merupakan faktor yang paling asas sebelum kita ingin mengembangkan ataupun mengislamisasikan ilmu pengetahuan tersebut. Dan di antara tokoh yang lain adalah Ismail Raji Al-Faruqi, Harun Nasution dan juga ramai lagi. Kesimpulannya, Islamisasi ilmu ini banyak benda yang kita pernah tahu bahawa perkara yang telah diatur dari aspek kehidupan itu mengikut ajaran agama Islam. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah berusaha dalam mempertahankan Islam tanpa melihat dari mana-mana sudut seperti politik, kerana daripada situ ia akan menyebabkan perpecahan atau perbalahan dalam memastikan kehidupan Islam itu yang sebenar. Jadi kita haruslah menghidupkan semula ilmu-ilmu agama untuk memastikan agama Islam ni terus bangkit walaupun ada sesetengah daripada orang ingin menjatuhkan agama kita. Kerana ilmu itu penting dalam kehidupan manusia. Kerana tanpa ilmu kita akan terpesong ataupun mengikut apa-apa perkara tanpa memeriksa dahulu. Bukan sahaja daripada ilmu akademik, malah ilmu agama juga penting dalam kehidupan. Kerana ada baik buruknya apa yang kita ingin membuat sesuatu perkara. Jadi, dengan menghidupkan Islamisasi ilmu ini dalam diri manusia, kita dapat melahirkan insan yang berfikiran positif dan dapat membantu insan-insan yang lemah dalam ilmu agama. Sekian, terima kasih.